أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu daripada kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat subuh berjemaah. Walaupun dalam suasana sekarang ini, suasana orang tak berapa suka kita kupu corona atau apa semua, tapi bagi orang yang ahli masjid dia rasa tak selesa kalau tak boleh pergi masjid. Tapi kalau orang tak minat tu kira betul lah dah lah. Tak, kalau tak minat pergi masjid dengan apa yang berlaku sekarang ni, 100% suka sungguh. Tapi bagi orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana budaya dia orang dah mari masjid ni rasa tak selesa lah kalau tak boleh mari rumah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin semua sekalian, insya-Allah hari ini saya nak cakap isu berkaitan dengan masjid lah. Saya akan fokus pembahasan saya pada hari ini ialah kaitan dengan masjid, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, antaranya satu semua ialah Allah Subhanahu wa taala sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat ini tentu semua Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri orang-orang yang apa dia ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada hari akhirat, dan orang yang apa dia ni ialah orang sentiasa makmurkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tentu semua Allah Subhanahu wa taala sebut dua perkara. Pertama sekali ialah kita nak kenal orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ialah apa dia orang yang apa dia ni kita kenal beriman kepada Allah taala dan beriman pada hari akhirat. Antara pencapaian ataupun ciri-ciri mereka adalah orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang macam ni tentu semua Allah taala akhiri ayat ini dengan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, di mana moga-moga mereka ini termasuk dalam golongan yang akan dapat hidayah atau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain tentu semua ayat ini dua perkara yang kita boleh faham. Pertama sekali kita nak kenal orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya, kemudian beriman kepada akhirat sebenar-benarnya adalah orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang macam ni katanya Allah Subhanahu wa taala ialah termasuk dalam golongan yang akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah tentu semua barang petunjuk ataupun hidayah ni antara benda besar lah dalam kehidupan seorang Muslim. Hidayah di antara benda yang kita minta semua dengan Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita semaya, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam qunut kita baca Allahumma hdini ataupun Allahumma hdina fiman hadait. Di antara perkara asasi yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala ialah kita minta petunjuk ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tak berdasar kepada ayat ini, maknanya orang yang akan diberi hidayah, akan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara mereka ialah orang yang mengimarah rumah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bicara tentang imarah atau makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan semua, dia bukan hanya sekadar dalam bentuk binaan. Kita bina masjid ataupun kita buat comel masjid ataupun kita baiki masjid dan sebagainya. Tapi imarah masjid ini dia mencakupi berbagai-bagai perkara lah. Antaranya kita menghidupkan aktiviti kita mari masjid,
kita menghidupkan aktiviti di masjid, kita belajar, kita baca Al-Quran, kemudian apa-apa sajalah benda-benda kebaikan yang kita buat di masjid, itu semua termasuk dalam kategori imarah atau memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati tuan-tuan semua dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah sebut maknanya besarnya, mulianya orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarah masjid ini, di mana dua perkara akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali ialah Allah Taala akan ampun dosa dia. Yang kedua pula ialah Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat dia. Di mana dalam satu riwayat yang disebut oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala, hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi min al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kasratul khuta' ila al-masajid wa intidharus salah ba'da as-salati wa dhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua yang disebut oleh Abu Hurairah, kongsi ilmu bersama kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, kamu nak ke tak aku nak cerita kepada kamu ataupun nak tunjuk ajar kepada kamu amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kamu, kemudian amalan-amalan yang boleh tingkatkan derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua benda besar yang ditawar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua. Apa dia ni, tawaran ni tawaran yang begitu hebatlah yang Nabi sebut kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik sahabat-sahabatku semua, Nabi kata, kamu nak ke tak benda yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tawaran yang cukup istimewa. Kan, maknanya tawaran cukup istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana tawaran pertama ialah keampunan dosa daripada Allah, yang kedua pula ialah bahawa kita akan ditingkatkan darjat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum tentu semua bila dengar hadis ini, sahabat kata, qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah nak tahu mana gapo dia kehamalan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata pertama sekali ialah isbaghul wudu' al-makarih. Yang pertama sekali ialah maknanya kita menyempurnakan wuduk kita. Sebab itulah orang yang menyempurnakan wuduk ni, maknanya tuan-tuan semua berasal kepada hadis ni, dia adalah apa dia ni besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, keampunan, kemudian darjat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua dalam bab wuduk ni saya nak sebut sikit, nak sentuh dalam apa yang berlaku pada kita sekarang ni, penyakit apa disebut sebagai virus corona ke apa semua. Di mana tuan-tuan sebab kalau kita perhatilah kepada apa yang ada sebut sekarang ni, kena basuh tangan ke apa semua ni, dan sebenarnya dalam Islam ni barang ni lama dah. Islam buat basuh tangan ke ataupun cuci hidung ke apa semua ni di antara amalan orang Islam. Sebab itulah hadis ni tuan-tuan, hadis bab ambil semaya ni, sebelum ni pada masa Nabi tak ada lagi bicara benda-benda gitu pun dari isu kesihatan ke apa semua. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan semua, amalan kita dalam bab wuduk ni rupa-rupanya dia ada pulangan dari segi kesihatan sebenarnya. Bukan sekadar amal ibadat akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, keampunan dan sebagainya, tapi rupa-rupanya amalan kaifiat semaya, apa dia ambil semaya tu rupa-rupanya di sana ada pulangan dari segi kesihatan dan sebagainya. Bab basuh tangan katakanlah sekarang ni orang duk bincang kena basuh tangan, kena apa dia mengelak daripada penyakit, basuh tangan, kemudian apa dia ni buai ke apa ni, masuk air hidung, kemudian bersih hidung dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan semua di antara amalan orang beriman. Tak, sebab tu dalam Islam maknanya dalam semaya kita, dalam ambil semaya pun kita minta basuh tangan, kemudian sunat dalam mazhab Syafi'i maknanya kita masuk air dalam hidung kemudian kita bersih. Dalam mazhab lain wajib, kan, dalam mazhab lain wajib siapa kita. Ceritanya tuan-tuan semua, apa yang kita buat setiap hari, kita ambil semaya 5 kali sehari ataupun lebih lagi kita ambil semaya, sebenarnya pulangan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadilah, dia bukan hanya sekadar ibadat, tapi rupanya di sana pulangan segi kesihatan begitu besar sekali. Di mana yang kita dengar hari inilah. Alhamdulillah tuan-tuan semua, itu antara benda yang hikmah di sebalik ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula tuan-tuan semua adalah antara amalan yang disebut sebagai mendapat keampunan darjat dan tingkatkan darjat ni ialah waqasatul khuta ila masajid, iaitu banyak pergerakan ataupun lalik ke masjid. Waktu lah apabila bunyi fatwa kata kita lagi masjid kita puasa, macam saya sebut tadilah, bagi orang yang memang dah sepati dalam bab masjid ni hari kadang-kadang mari mikir 10 kali. Tak. Tapi macam saya sebutlah, kalau orang tak sembahyang dah, tak minat sembahyang masjid, ke betul lah baru dah. Kalau ke mana dah? Oh, kira molek benar dah.
pakai orang jalan dah kau tak gitu kena dah kau dia kata dia kata gitu. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah Taala rasa tak selesa sangatlah kalau tak lagi masjid, sebab apa dia tuan semua nilai besar sangat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tuan semua kita haraplah kita buat barang melek, kita doa lah lagu-lagu mana pun. Kalau ke mana dak, walaupun kita mari ramai kumpul di masjid, kita harap kita doa kepada Allah Taala moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri keselamatan kepada kita. Dan sentiasalah tuan semua kita baca doa apa yang Nabi ajar tu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sallallahu alaikum. Dan satu lagi adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu di antara doa yang comel lah kita baca, sebab ada riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bila kamu sapa mana saja kamu baca doa ni, Allah Subhanahu wa taala akan selamat kamu, iaitu a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Ataupun kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdun. Itu boleh juga. Kemudian yang tiga pula ialah antara amalan yang saya sebut tadi, wantizarus salah ba'da salah, iaitu tunggu semaya dengan semaya yang lain. Maknanya kita tunggu semaya, nak semaya ni nak semaya lain pula, tunggu semaya. Walaupun bukan masjid, perasaan kita nak tunggu semaya. Dia katakanlah kita semaya subuh, lepas ni pula kita mari nak tunggu pula nak semaya zuhur ataupun nak semaya asar dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan semua amalan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan yang boleh meningkatkan darjat dan amalan yang boleh menghapuskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya tuan-tuan semua isu masjid ni saya sebut di segi apa dia ni, imarah masjid dalam bentuk ulah halik ni, banyak hadis-hadis yang kita dah bincang sebelum ni. Ada hadis besar sangat nilai pahala bagi orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mari masjid. Antaranya saya dah sebut sebelum ni tuan-tuan semua hadis yang riwayat oleh Imam Muslim, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyenaraikan orang-orang yang dapat duduk di bawah naungan arasy pada hari kiamat, antara mereka Nabi kata ialah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, di mana orang-orang yang apa dia ni hati dia sentiasa bertamatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak selesa semaya di rumah, tak selesa duduk kat rumah, tapi selesa kalau bunyi bel, kalau bunyi aktiviti masjid dia akan pergi masjid. Ini orang macam ni insya-Allah tuan-tuan semua orang yang akan dapat duduk di bawah arasy pada hari kiamat. Dan sebenarnya masjid ni tenang hati kalau ke mana. Saya semalam saya dengar satu apa macam tazkirah ataupun mengajar lah, satu orang daripada Kanada, orang kafir tu semua, dia masuk Islam sekitar 3 bulan, dia mari Malaysia. Orang nak tanya dia pergi ke tempat pusat tu, pusatnya dekat, dia pergi masjid, dia kata seronok pergi masjid bagi dia. Suka sangat masuk masjid, pasal perasaan lain kalau balik tu tempat lain. Sebab itulah bagi orang tak semaya, tak rasa mari masjid, kena riak mari sekali, duduk sekali masjid, boleh jadi sedap, boleh jadi. Dia dengar kadang kopi sedap sebelum ni, boleh jadi kita cuba riak dia sekali, tak dia masjid duduk sekali, boleh jadi dia rasa lagu lain kali. Sebab tu kita kadang-kadang tak tahu semua, macam kita dah kena serabut ke apa semua, kita mari masjid kita rasa lain. Sebab masjid adalah tempat Allah Subhanahu wa taala tabur rahmat yang begitu banyak sekali. Dan sebab tu tak heranlah mana yang saya sebut tadi, orang beriman suka sangat mari masjid. Dan saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni lah, maknanya hadis yang mengatakan, maknanya kita nak kenal tanda orang beriman kepada Allah Taala ialah orang yang mari masjid. Idza ra'aitumur rajul ya'tad al-masajid fashhadu lahu bil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu nak kenal orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara pencermin ialah orang sentiasa ulali ke masjid. Betullah saya pun sebut pada tuan-tuan sebelum ni, maknanya salafus soleh. Contohnya Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala, memang antara orang yang dicatat dalam sejarah puluh-puluh tahun untuk pernah tinggal sembahyang Jumaat. Kan ada di kalangan orang salafus soleh kadang-kadang mati, maknanya dalam keadaan ada di masjid. Mati dalam keadaan apa dia ni, dia wakaf hidup, mati di masjid, nak ke masjid, seolah-olah telah menghabiskan apa wakaf hidup dia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentu semua makna berdasar kepada sedikit hadis saya sebut tadi. Kita doalah supaya Allah Subhanahu wa taala umur-umur yang masih baki ni tentu semua, apatah lagi orang pecing-pecing ni, sebenarnya masjid ni bukan untuk orang pecing. Cuma tempat kita ni masjid memang tempat orang pecing. Tak, tapi sebenarnya masjid untuk kita semua. Orang pecing, orang budak. Sebab tu dalam hadis kita tengok kan Nabi atur apa dia sah. Orang tua, orang muda, kemudian lepas tu budak benda rutin. Maknanya masjid ni tempat kita semualah. Tempat kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua kita doalah moga-moga kita akhir hidup kita dengan masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua yang sebut sini, kalau kita bicara dalam masalah imarah masjid, tadi saya bicara dari segi menghidupkan aktiviti atau pergi masjid.
Di sana imarah masjid dalam bentuk kita buat masjid pun sebahagian daripada, maknanya termasuk dalam apa yang disebut sebagai ya'muru masajidallah atau imarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita perhati pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha yang kita buat tuan-tuan semua, duit yang kita habiskan semata-mata nak bina masjid, walaupun sikit kemudian apatah banyak tuan-tuan semua, cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok orang Arab tuan-tuan semua, banyak kadang-kadang budaya dia orang di Fatani dia orang mari buat masjid. Buat masjid untuk arwah mak dia ke ayah dia dan sebagainya. Banyak saya tengok pada perjalanan kalau kita tanding tuan-tuan semua di Fatani kita dapati banyak masjid kecil-kecil tu biasanya adalah masjid support daripada orang Arab, daripada keluarga dia sana untuk buat masjid. Sebab apa tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bawa dua hadis ini berkaitan dengan balasan besar sangat bagi orang yang ada kemampuan dari segi duit ni buat masjid. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda tuan-tuan semua, Nabi kata siapa-siapa yang bina masjid lillah, buat masjid semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan nak tunjuk ke orang dia, bukan nak suruh kata dia buat masjid, bukan nak suruh kata dia buat duit banyak, bukan nak suruh kata apa gini sebagainya, tapi dia buat masjid semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan bina satu mahligai atau rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata lain untuk semua, maknanya orang yang buat masjid ini adalah puncaknya adalah syurga sebenarnya. Kan, orang yang habis duit tuan-tuan semua kan. Sebab tu setengah-setengah orang ni kalau bunyi buat masjid memang cepat sangat. Kadang-kadang kita tuan-tuan kemampuan kita nak buat sebutir masjid mungkin tak ada, tapi saham yang kita bagi seria ke 2 ria ke apa semua yang kita boleh buat, yang kita boleh lakukan tuan-tuan semua, insya-Allah moga-moga termasuk dalam hadis inilah. Banallahu lahu baitan fil jannah, itu Allah Subhanahu wa taala kebina rumah besar. Walaupun di rumah sekarang ni tak boleh rumah besar, terserah firman tuan-tuan semua. Walaupun tak boleh rumah besar dalam kehidupan dunia ni, kita kena ingat di sana ada satu rumah yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Di mana rumah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah rumah yang diberi khusus kepada orang yang bina masjid. Orang yang buat masjid lillahi Subhanahu wa taala. Apatah lagi masjid tu kalau boleh hidup dengan aktiviti dan sebagainya, maka betapa banyaknya pahala. Bukan sekadar pahala buat masjid, tapi jariah, mana akan berkekalan dalam kehidupan dia. Betul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya sebut sebelum ni tuan-tuan semua, Nabi sebut, idza mata banu adam inqata amalu illa min salasin, sadaqatun jariyatun, antaranya ialah sadaqatun jariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila anak anda ni mati, maka terputusnya amalan dia. Tak ada orang nak beramal tak boleh dia mati dah. Dalam kehidupan dunia tak apa, dia boleh sembahyang, dia boleh zikir, dia boleh apa, dia boleh tolongkan dan sebagainya. Tapi apabila dia mati, maka terputus dah amalan dia, tak mengalir dah dari segi pahala dia. Maka di sana ada 3 perkara yang disebut oleh Nabi SAW yang akan mana walaupun dia tak ada, tapi pahala masih mengalir. Kalau kita panggil jariah-jariah ni mengalir lah. Walaupun dia meninggal dunia, walaupun dia tak ibadat, dia mati dah, tapi pahala tu tak sampai kepada dia. Antaranya ialah dia panggil sedekah jariyah, antaranya ialah sedekah jariyah. Kita boleh buat wakaf ke masjid dan sebagainya tuan semua. Ini antara pulangan besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betullah tuan semua, kalau kita tengok orang duk minta derma, pasti derma sungguhlah. Kadang-kadang dia ada nipu juga, ada buat masjid tapi kadang-kadang baca Quran pun tak reti, bawa tong bawa apa semua, kau nak cari apa? Cari derma untuk masjid. Maknanya tentu bagi kita boleh pahala sama dah. Tapi gitulah, maknanya walaupun kita tak ada duit apa dia ni juta-juta dan sebagainya, tak boleh buat sepenuh satu butir masjid, tapi maknanya saham yang kita bagi 10 ria ke 5 ria, insya-Allah akan masuk dalam hadis inilah, banallahu lahu baitan fil jannah, itu Allah Subhanahu wa taala akan bina apa dia ni rumah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kata, man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Ada yang lebih kata adilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebenarnya riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maknanya siapa-siapa yang bina masjid bukan kerana ria dak. Ada kadang-kadang setengah orang tu duit banyak nak tunjuk kata duit banyak, ataupun dia tak nak suruh bini dia, katakanlah tak nak bini dia ke apa, tapi kalau tak suruh tak apa, katakanlah dia ada barang-barang gitu nak tunjuk ke orang, nak perlihat kepada orang, ataupun dah usul-usul lain lah, maka ini tak layak untuk dapat baitan fil jannah.
Kan? Sebab itulah dalam kerja-kerja kita tuan-tuan semua, mana yang kita belajar semualah, kerja kita sentiasa diajar supaya bersih hati. Kan, dalam amal-amal yang kita buat, kita nak supaya segala amal yang kita buat adalah bertitik tolak daripada keikhlasan ataupun tak lain kecuali nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan semua, walaupun kita nampak lebihnya pemilik masjid ni, pastikan supaya duit yang kita guna untuk bina masjid itu maknanya duit yang molek. Jangan duit judi benih dia apa digeti hilang boleh juta-juta nak buat masjid ni. Ataupun setengah orang dia ambil duit-duit je apa, duit tak comel dia buat masjid, buat tanah masjid. Tak apa dia tahu tanah masjid ni apa dia, tempat kotor, tempat najis. Kita ambil duit judi pun tak apa, tak situ kata tak boleh. Kan? Yang penting mana tanah masjid juga kalau ke mana. Ke tanah orang lain. Tak. Dia membunyi apulan ni apa sebut tanah kat najis dia tak apa, duit gapo-gapo pun tak apa. Duit loteri pun tak apa, duit judi pun tak apa. Tidak tuan-tuan semua, kita nak barang-barang tadi untuk pastikan makna dapat pahala daripada Allah Taala. Pastikan apa dia ni duit yang kita derma tadi adalah duit yang bersih. Sebab innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Taala ni baik, comel, Allah Taala tak terima kecuali barang yang bersih dan barang yang comel, iaitu ikhlas, kemudian barang itu barang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua lebih kurang tentang apa dia ni, tentang apa dia kelebihan orang yang imarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk mana menghidupkan aktiviti di masjid ataupun menyumbang sebagainya. Yang kedua ialah apa dia ni dalam bentuk kita buat binaan masjid, buat masjid dan sebagainya. Itu termasuk dalam kategori apa yang disebut sebagai imarah atau makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya nak sebut sikit segi sejarah masjid ni. Kat masjid ni mana mula-mula sekali. Dalam sejarah masjid dia ada mula-mula sekali yang dibina dalam sejarah manusia lah, sejagat yang tuan-tuan semua. Di mana kalau kita perhati kepada sejarah pembinaan masjid ni, yang mula-mula sekali adalah Masjidil Haram. Ittifaq sepakat di kalangan ulama, tidak ada khilaf. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ana berdasar kepada ayat ini jelas masjid mula-mula sekali dibina di muka Allah Subhanahu, di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita panggil Masjidil Haram. Siapa yang mula-mula sekali bina ialah Nabi Ibrahim AS. Kemudian lepas daripada tu tuan-tuan semua, lepas daripada Masjidil Haram, tuan-tuan semua, sekarang ni tak ada orang yang mengata tak ada orang. Dalam ni nyakit kan, ni sejarah boleh jadi ke orang tak ada tawaf ni. Tapi wallah Allah yang mudah atas wasak amalan dia berkata burung ada pula. Orang manusia tak ada tapi burung nak tawaf. Betul kepada Allah alam, saya dengar cerita. Tapi nak penting tak gitulah nak cerita ni boleh jadi sejarah. Memang tak sebelum tak ada, tak pernah tak ada kan. Itulah ceritanya sebab gapo Allah alam lah. Inilah apa yang berlaku pada masa sekarang. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua ialah masjid yang yang kedua yang dibina dalam sejarah ialah kita panggil Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestin sekarang inilah. Waktu dikatakan masjid nombor 2 lepas daripada pembinaan Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram. Sebab itulah Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan semua di antara masjid yang kita dengar dalam Quran. Dalam Quran sebut Masjid Al-Aqsa ni. Masjid Ludah tak sebut, dia sebut Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah. Di mana tuan-tuan semua kalau kita sapa bila rajak saja kita akan dengarlah kisah tentang Masjid Al-Aqsa lah. Sebab dia ada kaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Aqsa ni tuan-tuan semua, dia kalau kita cerita mengatakan dia dibina oleh cucu kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dikatakan orang yang mula sekali bina Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestin sekarang ini. Di mana tuan-tuan semua, kalau kita ada tengok dalam hadis lah, dia saya sebut 40 tahun, ada riwayat mengatakan 40 tahun jarak pembinaan daripada Masjid Al-Haram, kemudian lepas tu pula 40 tahun lepas tu terbinanya apa dia ni Masjid Al-Aqsa. Sini bukan kata-kata orang tua ni, tapi dia adalah satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana satu hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Satu masa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala kata dia bertanya Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, ay masjid wudi'a fil ardi awalan?" Ya Rasulullah, kata dia, masjid mana yang mula-mula sekali bina di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Ini satu soalan sejarah lah. Ya apa dia yang ditanya oleh Abu Dzar Rasulullah walaupun tak mengaji tu, walaupun dia panggil ummi, tapi banyak ilmu, segala ilmu telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sejarah pun ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana apabila Nabi ditanya masjid gapokah yang mula-mula sekali dibina oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi,
Maka Nabi sebut, Nabi kata Al-Masjidil Haram. Itu mula-mula sekali. Kemudian lepas daripada tu pula tuan-tuan semua, lepas daripada tu pula ialah ditanya pula, qultu katanya Abu Zar, summa ayya Rasulullah, lepas tu kau pergi masjid mana pula? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Rasulullah kata Al-Masjidil Aqsa, iaitu Masjid Al-Aqsa. Kemudian tanya lagi soalan, Nabi ditanya oleh Abu Zar lagi, kam bainahuma, berapa jarak pembinaan, berapa tahun jarak pembinaan antara Masjid Al-Aqsa dengan Masjidil Haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 40 sanatan, iaitu 40 tahun. Itulah tuan-tuan semua antara apa dia nas yang mengatakan apa dia ni masjid kedua dibina dalam jarak lebih kurang 40 tahun. Seperti yang disebut dalam hadis ini yang disebut yang riwayat oleh Imam Ahmad, kemudian hadis juga riwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Itulah tuan-tuan semua di segi apa dia ni, di segi sejarah. Cuma kita sekarang ni Pulau Aqsa ni tak lagi lah kita yang tak dah tempat dikuasai oleh orang lain. Sebab itulah tempat abang masjid Nabi kita gidah dah, masjid Mekah kita gidah. Tapi hak ni memang tak ada. Sebab itulah kita sentiasa kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh makna dibebas semasa kita hidup ni, kita boleh pergi sembahyang sana. Sebab ada segi kelebihan banyak sangat kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana masjid ni antara masjid yang saya sebut tadi, antara masjid yang begitu besar nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, ulama dia bicara tentang manakah masjid yang paling afdal sekali dalam dunia ni. Kan? Kalau kita ibadat situ maknanya banyak di segi nilai pahala kalau berbanding dengan tempat-tempat lain. Di sana dibincang dari segi apa dia ni, turutan dia. Yang pertama sekali dikatakan ialah yang banyak sekali, ialah yang afdal sekali ialah Masjidil Haram. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin. Kita semaya di Masjidil Haram bagi orang daging, alhamdulillah tuan-tuan semua, sama dengan 100,000 semaya tempat lain. Sekali semaya sana tuan-tuan semua, kan? Maka sebab itulah bagi orang yang ada duit ke pergi semaya, ngaji ke, pergi buat umrah ke apa semua, maka bulangan besar akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu semaya sana tuan-tuan sama dengan 100,000 kali semaya di tempat lain. Yang kedua pula ialah yang apa dia ni, yang afdal ialah Masjid Nabawi, ialah Masjid Nabi. Masjid Nabi ni dikatakan, Nabi kata salatun fi masjidi alfa salatin, maknanya semayan masjid aku, Nabi kata sama dengan 1000 semaya di tempat lain. Nah, kemudian yang ketiga pula ialah dari segi ranking afdalnya masjid ni ialah masjid Baitul Maqdis. Masjid Baitul Maqdis, kita baca Baitul Maqdis yang baca Baitul Muqaddas salah kan. Betul kita baca Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Itu yang betul. Cara baca betul. Kemudian dalam masjid ni terus semua, dan hadis berkata wa fi Baitul Maqdis 500 salat, 500 kali sembahyang tempat lain. Inilah tiga tempat yang cukup apa dia mulia, besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada pandangan yang mengatakan yang keempat masjid yang paling afdal ialah dipanggil Masjid Quba dah. Nah, Masjid Quba ni kalau tuan-tuan pergi Mekah biasa kita pergilah berapa meter berapa kilometer daripada Madinah ke Mekah ke Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibina dalam sejarah. Apabila Nabi sampai di Madinah, mula-mula sekali Nabi sampai di Quba, maka di Quba lah Nabi SAW buat masjid situ. Kemudian lepas tu baru Nabi pindah ke Madinatul Munawwarah. Sebab itulah riwayat mengatakan tuan-tuan semua, kalau maknanya Nabi ni seumur, walaupun Nabi tinggal Quba, Nabi duduk di Madinah lepas, tapi Nabi pergi seumur. Sebab ada riwayat mengatakan, riwayat daripada Ibnu Umar, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba kulla sabtin masyian wa raqiban fayusalli fihi raka'ataini. Hadis ni riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Imam Muslim. Katanya Ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni biasanya Nabi pergi Masjid Quba ni hari Sabtu, katakan. Setiap Sabtu Nabi pergi sana, pergi dalam keadaan kadang-kadang jalan. Kita pergi jalan mepeh dah, tapi Nabi jalan kaki jauh tu. Dah di Madinah kan, di antara tempat yang kita ziarah Masjid Quba kan, kalau kita pergi Mekah di Madinah dah. Jauh tu perjalanan tu. Kan? Tapi Nabi pergi jalan, kadang-kadang Nabi pergi jalan kaki. Ada riwayat mengatakan setiap hari Sabtu Nabi kadang-kadang pergi jalan kaki. Waraqiban kadang-kadang naik kenderaan di semaya sana, 2 rakaat di semaya sana. Kan? Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ni masjid pertama dibina setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinatul Munawwarah.
Ini kata Al-Quran sebutlah masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid inilah dikatakan Masjid Quba. Kemudian tuan-tuan semua, lepas daripada tu saya nak bincang sikit tentang ni, tentang apa dia di segi masjid lah, sejarah masjid. Kemudian di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Nabi nak pergi masjid, Nabi ajar doa kepada kita tuan-tuan semua. Sebab kita nak pergi masjid tempat rahmat macam kita bincang tadilah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi masjid dalam keadaan bersedia hati sungguh. Keluar daripada rumah lagi dah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, doa maknanya saya nak ambil sikit satu doa. Banyak Nabi doa, kalau nak kitab saya depan ni banyak sangat doa-doa yang dia baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak ambil satu doa yang diriwayat oleh Imam Muslim, doa pergi masjid. Kan? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita baca sama dah. Ini satu doa yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ini antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Allah Taala. Dan doa ni tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah Taala bagi cahaya kepada apa ni, kepada anggota-anggota kita semualah. Cahaya ni maknanya apa dia? Tuhan minta cahaya, kalau kita minta cahaya hati kita, cahaya lidah kita, cahaya apa ni telinga kita, kemudian cahaya apa dia ni, cahaya mata kita, kemudian cahaya di pihak kanan kiri kanan dan sebagainya. Minta Allah Taala bagi cahaya semasa perjalanan kita ke masjid. Cahaya di mana tuan-tuan semua kita nak supaya kepada segala anggota yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mata kita mata yang buat kebaikan kepada kita. Telinga yang buat kebaikan kepada kita. Kemudian kepada lagi, kemudian apa dia ni, telinga ke mata ke apa, kita nak benda-benda gini adalah apa dia cahaya yang akan buat kebaikan kepada kita sebenarnya. Ada kadang-kadang mata kau lain pada dah habis masa dengan benda lain. Telinga habis masuk benda lain pada. Ada sengaja dekat masuk kereta, dekat start buka, dekat selalu dah. Siapa kau lupa dia punya barang tu dah. Telinga dia hias dengan barang-barang kita. Tapi kita nak doa kepada Allah Taala dalam perjalanan kita ke masjid, kita nak segala anggota kita ni Allah Taala cahaya, beri cahaya nur di mana benda-benda tadi buat kebaikan kepada kita. Ini kita nak lah. Sebab tu semua anggota yang ada pada kita nak kalau boleh dalam semua keadaan beri kebaikan kepada kita. Mata maknanya sentiasa tengok barang molek. Telinga sentiasa kepada dia dengar barang molek. Hati sentiasa makna fikir barang molek. Kemudian kepada lagi, kemudian perjalanan depan kiri kanan semua minta Allah Taala jauh ke kita daripada tengok barang-barang tak molek dan sebagainya. Itulah dalam akhir sekali Nabi waktu ke-10 Nabi kata Allahumma a'tini nura. Ya Allah apa dia ni bagilah kepadaku cahaya. Sebab itulah makna dalam hidup ni kita macam ibarat gelap lah. Perlu sangat kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka antara rumusan doa yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allahumma a'tini nura. Ya Allah bagilah kepada saya, kepada hamba ni cahaya Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ni akan bimbing kita. Cahaya ni akan bawa kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua apabila siapa sana masjid, tuan-tuan semua ni antara doa lah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita dalam perjalanan ni. Kemudian siapa masjid itu kita baca kan, habis-habis Allahumma inni as'aluka min fadlik, baca selawat, kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dah. Tuan-tuan semua dalam hadis ni kalau mengikut riwayat mengatakan, saya baca hadis sikit apa dia ni, idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tadi dalam perjalanan ni kemudian Nabi kata boleh kamu nak masuk masjid, start mula-mula sekali selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula ialah kita kepada Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta daripada engkau kekurniaan ataupun kemuliaan. Sebab dalam masjid ni ada benda-benda molek belaka. Kan kita tak boleh masuk masjid dalam keadaan kita tak nikah bersatu. Ada setengah orang masuk masjid tidur serik daripada awal sampai akhir. Ada setengah orang masuk masjid dan ngumpat halaqah ngumpat dalam masjid. Ada setengah orang masuk masjid berbagai-bagai cara. Cuma kita nak boleh kita masuk masjid ini kita nak kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan ke, boleh pahala ke, boleh rahmat ke dan sebagainya, kita nak daripada Allah semua. Itu antara mula-mula kita langkah masuk masjid tuan-tuan semua, kita baca kepada Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Ya Allah, aku minta kepada Engkau maknanya kurniaan ataupun kemuliaan daripada Engkau ya Allah. Ini tentu semua di antara doa Nabi baca banyak sebenarnya, cuma di antara doa yang mudah yang boleh kita baca. Kemudian tuan-tuan semua, apabila keluar daripada masjid, dan satu riwayat tuan-tuan semua, ada satu riwayat mengatakan apa dia dalam kitab tersebut, apabila kamu keluar daripada masjid, di antara doa yang boleh kamu baca ialah Nabi kata apa dia? Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Kita dah baca dah kan? Allahumma inni apa dah? Kita baca tu. Apa dia? Ada banyak kita baca. Ada uzul tempel di depan banyak. Kita cuba baca kata Allah alam lah. Cuma saya nak tambah sah ni. Ada juga doa riwayat mengatakan apabila Nabi kata pada satu orang duduk pintu nak keluar daripada masjid, maka bacalah doa ni, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Ya Allah, aku minta berlindung daripada Engkau, daripada iblis dan tentera-tenteranya. Kan? Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Ya Allah, aku minta berlindung daripada Engkau, daripada iblis dan tentera-tentera iblis. Kan? Sebab itulah kalau buku riwayat mengatakan apabila fa innahu idza qalaha, riwayat mengatakan bila katanya doa ni lam yadurruhu, nescaya maknanya iblis tidak akan beri mudarat, iblis tidak akan dapat menguasai dia seorang itu. Itulah tuan-tuan semua di antara benda-benda yang kita boleh buat lah, benda-benda yang kita boleh letak ataupun tak tabin pintu tak apa, tambah pula ni kan. Allahumma inni as'aluka min iblis, apa Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Itulah tuan-tuan semua di antara kakah-kakah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang Islam yang mari masjid dengan penuh perasaan, makna dekat diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dia berdoa, siapa di masjid dia berdoa, kemudian nak keluar masjid dia berdoa. Itulah suasana, maknanya suasana orang yang akan dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua, apabila kita masuk masjid ni, kita ada cara kita. Tak macam kita dalam Islam dah ajar berlaku kan, masuk masjid ada cara, nak masuk apa ni kedai apa ada cara dan sebagainya. Masjid oleh kerana tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masuk masjid ni kita diajar bagi penghormatan kepada masjid, iaitu maknanya kita sembahyang tahiyatul masjid lah. Kan, 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa penuh Rasulullah dah tengah khutbah, tiba-tiba satu orang tu masuk masjid, dia duduk selalu. Nabi kata, "Kum ya fulan, salli rakaatain." Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur seorang lelaki, Nabi kata, "Wahai fulan, bangun, sembahyang 2 rakaat." Maknanya berdasar kepada hadis ni tak apa, untuk imam khutbah pun kita masuk, kita sembahyang tahiyat masjid dah kena cepatlah. Jangan baca Yasin, bukan baca Allah sembahyang Yasin, tak ada. Dah baca pendek-pendek sebab kita nak bagi tumpuan kepada khutbah. Kan? Maknanya tak apa tu semua. Walaupun kita masuk masjid dalam keadaan gitu, maknanya kita boleh juga sembahyang tahiyat masjid. Yang kedua, bagi orang pergi Mekah pula kan, bagi orang pergi Mekah pula, tahiyat masjid dia adalah tawaf. Dia masuk dah tawaf tu kira tahiyat masjid dah, waktu dah. Kan? Kira waktu dah. Tapi kalau tak selesai juga main 7 keliling tak urut katakanlah kan tak, maka dia kena sembahyang tahiyat masjid jugalah. Ini antara apa yang dibincang oleh ulama. Kemudian satu lagi katakanlah, kita buat satu andaian. Kalau satu orang tu masuk masjid dalam keadaan uzur katakanlah, air sembahyang tak ada air sembahyang uzur, kita kira uzur di segi air sembahyang tak ada lah. Air sembahyang tak ada ataupun letih nak sembahyang tahiyat masjid, ataupun dia masuk mari bagi dalam masjid dia pun tak ada air sembahyang katakanlah, apa yang perlu dia buat? Dalam kitab ni kata dia, fa'man lam yatamakkan min tahiyatil masjid li'udhri min al-azari ka hadathin aw ta'ibin qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 marrat. Kan? Dalam kitab saya, depan saya ni kata dia, siapa-siapa yang tak boleh tahiyatul masjid kerana keuzur dia di segi apa, tak ada air sembahyang katakanlah. Sebab nak sembahyang masjid ni, nak sembahyang tahiyat masjid dia kena ada air sembahyang. Tak. Ataupun dia letih katakanlah, letih kalau tak boleh hari ni letih, maka dia boleh ganti dengan apa, dia baca dia 4 kali, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali dia baca. Katakanlah orang dah mengajar kan, kita baca 4 kali, ataupun kita mari masa letih hari tak selesai pakai bacaan ni, ataupun apa dia ni dalam keadaan kita katakanlah kita mari dalam keadaan tak ada sembahyang masuk masjid kan, kita boleh baca ni, kita baca 4 kalimah ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 kali kita baca. Itu kita boleh baca tuan-tuan semua dah. Dan sebenarnya zikir ni kita boleh baca bila-bila masa ni, sebab ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul kalam arba'un, apa dia ni kalam ataupun perkataan yang paling baik sekali Nabi kata 4 kalimah ni.
iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 4 kali tu. Apa kita baca sama tu boleh baca sama. Cuma dalam masjid tu disebut maknanya baca 4 kali. Ini juga disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab ada Bidayatul Hidayah. Disebut bagi orang yang dalam keadaan berhadas tak ada air semaya atau bagi orang yang keadaan letih atau putus semaya di masjid dia boleh baca dengan ni. Iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang aulanya semayalah macam mana yang saya sebut tadi. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit tentang apa dia bersih masjid lah. Kita kadang-kadang kita rasa tu siap ada dah tak apa, suruh riak kan. Tapi masjid ni tuan-tuan semua kalau boleh jadi satu budaya kita lah. Kita rasa kita berhak atau kita nak apa dia bersih masjid. Okay, kita nak nampak barang-barang kotor tu kita cuba ikhtiar supaya buat daripada masjid. Sebab tu Nabi SAW tuan-tuan semua sangat bagi harga, sangat menghargai apa orang yang cuci masjid ni. Sampai satu riwayat Nabi SAW sabda Nabi kata uridat alayya a'malu ummati hatta al-qadah yukhrijaha ar-rajul fil masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata amalan-amalan manusia umat aku ni akan dipamer kepada aku semua. Amalan kita buat macam hari ni, kita duk mengaji, kita sembahyang subuh, kita berzikir, kita tafakur dan sebagainya akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi kata orang yang keluar barang-barang kotor dalam masjid kan juga akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni tuan-tuan banyak benar-benar kebajikan. Cuma Nabi sebut orang yang buat barang-barang kotor dalam masjid. Nak cerita lagi satu penghargaan besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang apa dia ni cuci atau bersih masjid ni. Waktu kadang-kadang tempat kita ni Allah masjid Allah jadi kotor kita rasa kan. Kita sebut kata saya masuk wak toaca, wak ketik toaca nak bersih tempat dia. Kalau mana tempat kita dia mengatakan dia tak ada hijau ustaz, dia kata pok dia makan hot tu je. Alah saya kata pula dah. Pok kita ni memang adalah seseorang kan. Saya nak sebut kita tu semua nak cerita bagaimana kan. Waktu kadang-kadang saya pun duduk masjid, kadang-kadang Allah nak masuk tanah dia, kadang-kadang mikir 10 kali kadang-kadang. Kotor sangat kadang-kadang tak. Sampai gitu sekali tempat ibadat, tempat apa dia tempat kita ibadat. Tapi lah ni muncul alhamdulillah masjid kita, maknanya dia muncul ada tanding lah ni tak. Dia tanding kepada masjid mana yang paling bersih, masjid mana yang paling comel tanah sebagainya. Cuma soal saya kena tanding masjid mana paling ramah. Waktu kena tanding juga kalau ke mana tu. Tak. Saya nak sebut sesuatu semua dalam untuk apa dia ni hadis terakhir saya nak sapa ini adalah bagaimana mulia tak mulianya apa dia ni orang yang usaha untuk cuci masjid ni. Satu riwayat Nabi SAW sebut dan satu riwayat daripada Abu Daud daripada Abi Hurairah kata dia inna imra'atan sauda aw rajulan kana yaqumu al-masjid faqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasala anhu faqila mata faqala ala azantumuni bihi ay ala a'lamtumuni bimautihi dulluni ala qabrihi fasalla alaihi. Riwayat mengatakan tu ada satu orang po kan dia po ita ni po ita. Saya apabila saya baca ni ingat satu orang. Saya pun dalam perjalanan lagi daripada perjalanan mereka. Seperti satu masjid jumpa tengok orang po orang tua duduk bersih masjid, duduk menyapu masjid, duduk apa semua orang tua. Kan? Saya bertinggal hadis ni tuan semua. Dalam hadis ni mana ada satu orang puan ni, ada riwayat mengatakan orang puan ni dia sentiasa duduk bersih masjid. Sebab tu tak salah sebenarnya puan bersih masjid ni mari wawas kita bersih orang apa tak masalah. Orang puan ni ziarah dia orang puan ada riwayat mengatakan lelaki tak pernah ada dua riwayat kan. Orang puan ni tuan semua saya orang puan dan sini maknanya dia ni orang puan oriental. Dia segi rupa dia oriental. Oriental memang nampak segi zahir memang tak comel dia. Tak comel dari segi rupa. Tapi dari segi amalan memang cukup hebat. Dia ni kerja dia memang dia bersih semua masjid. Tiba-tiba satu masa tak Nabi tengok tak ada dia. Kan Nabi dak perhati tengok tak ada, apa hari tak ada. Kemudian Nabi tanya sahabat, mana hak ni tak ada, dak mana kata dia. Kemudian sahabat kata mati Rasulullah. Rasulullah marah, apa tak cerita ke dia je. Kan sahabat-sahabat tak cerita takut nuan Nabi kerja banyak kan. Nabi tak sahabat-sahabat tak menyusahkan sahabat buat kerja sendiri. Kan urus nyarah sendiri kemudian atas kubur sebagainya. Maka apabila siapa kata berita Nabi dengar kata dia mantu Nabi cukup tak sukalah. Nabi kata apa tak cerita aku nya. Ala azantumun apa tak cerita kepada aku nya. Kan? Apa tak cerita maklum kepada aku tentang kematian dia ni.
Kemudian akhir sekali Nabi minta supaya kita tunjuk kubur, duluni ala qabriha, ataupun ala qabri. Riwayat mengatakan, ada riwayat lah, ada sekata al-akid, sekata puat. Maknanya tunjuk kubur dia di mana. Kemudian Nabi pergi kubur, Nabi semaya dan berdoa kepada si mati tadi. Nak cerita tu, itulah satu penghargaan Nabi SAW kepada orang yang kerja-kerja dia macam ni, antara kerja menyucikan masjid ataupun bersih masjid. Sebab itulah tuan-tuan semua, walaupun kita ada tok siap, tok gapo, dah kenapa baik kotor, insya-Allah kita boleh buat, dan kita mengharapkan insya-Allah moga-moga kita termasuk dalam apa yang dibincang dalam hadis tadi lah. Tuan-tuan semua, besar sangat nilai pahala bagi orang yang tengok masjid dah kena tengok bersih. Kan? Ada setengah orang dengan ngepek ya, dia duk ngopak. Oh, teruk. Pada dia tak patut pakak-pakak kerja. Kemudian depan, pada depan dia ada pada tak apa, tak cicok ke apa. Kita boleh buat tu sendiri. Kan? Itu antara pahala insya-Allah besar sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam hadis ni bagaimana penghargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang puan tadi yang mana hidup dia sentiasa menjaga masjid, jaga kebersihan masjid. Itulah saya rasa untuk apa ni pagi ni, moga-moga kita dapat faedah tuan-tuan semua daripada pembahasan tentang masjid pada hari ini. Moga-moga kita adalah ahli masjid dan moga-moga kita jadi orang yang cakna kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cakna di segi segi kebersihan, cakna di segi dia menghidupkan aktiviti dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأفعال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.